Sehingga 27 Mac lalu, sebanyak 3 kes kematian berkaitan COVID-19 telah dilaporkan di Crisis Preparedness and Response Center CPRC dan menjadikan jumlah terkumpul menjadi sebanyak 26 kes kematian. Duka cita dimaklumkan sehingga kini terdapat pertambahan 3 kes kematian baru berkaitan. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, kematian ke-25 iaitu kes ke-2032 melibatkan seorang lelaki tempatan yang mempunyai latar belakang penyakit kronik. Tambahnya lagi, dalam sidang media harian COVID-19 pada Jumaat lalu, bagi kes kematian ke-26 iaitu kes ke-1321 juga melibatkan seorang lelaki warga tempatan. Lelaki berusia 53 tahun itu mempunyai kontak rapat kepada kes positif COVID-19 yang sebelumnya iaitu kes 1309. Sehingga jam 12.30 hari 28 Mac 2020, terdapat 159 kes baharu telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia sebanyak 2,320 kes. Terdapat pertambahan satu lagi kes kematian baharu berkaitan COVID-19 telah dilaporkan ke CPRC Kebangsaan. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 27 kes. Kes kematian ke-27 iaitu kes ke-2162 melibatkan lelaki warga negara Malaysia berumur 61 tahun. Lelaki itu mempunyai penyakit kencing manis dan darah tinggi. Beliau dirawat di Hospital Tangkak pada 24 Mac 2020. Lelaki itu disahkan meninggal dunia pada 28 Mac jam 10.50 pagi. Pada 25 Mac 2020. Beliau disahkan 7 kes kematian berkaitan jangkitan coronavirus baharu COVID-19 yang dilaporkan kepada CPRC setakat 5 petang semalam. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, ia menjadikan jumlah kumulatif kes kematian akibat jangkitan itu di Malaysia adalah sebanyak 34 kes. Bilangan kes baharu positif COVID-19 sebanyak 152 dan keseluruhan kes 2,470. Terkini, sekitar jam 10 malam tadi, terdapat satu lagi kes kematian di Malaysia akibat COVID-19 dan menjadikan jumlah keseluruhan setakat ini sebanyak 35 kematian. Dalam memerangi wabak COVID-19 ini, pelbagai usaha sedang dilakukan. Justeru masyarakat digesa agar mematuhi perintah kawalan pergerakan. Baik, itu antara perkongsian rangkuman situasi terkini berkaitan COVID-19 dan seperti disebutkan, yang terkini setakat hari ini 150 kes baharu telah disahkan dengan 35 jumlah kematian dicatatkan, manakala 2,470 ini adalah jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia dan 68 pulih dan dibenarkan keluar daripada hospital setakat semalam. Jadi ada ini perkembangan angka. Dan seperti biasa kalau anda menonton TV3, di sebelah kanan skrin ini terdapat angka. Jadi dalam kebimbangan kita melihat angka kematian dan sebagainya, kita tidak mahu perkara ini semakin lama semakin membuat kita jadi lali. Ini setakat nombor semata-mata. Jadi kecaknaan kita untuk menjaga dan mengawal diri kita daripada bebas bergerak ke mana-mana itu semakin lama semakin berkurangan. Angka ini adalah angka yang mengingatkan kita bahawasanya ia boleh meningkat secara mendadak. Jadi kita harus berhati-hati. Baik, untuk itu kita nak berbincang lebih lanjut tentang perkembangan terkini COVID-19 ini bersama dengan Dr. Badrul Hisham Abdul Samad, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Sektor Pengurusan Wabak Bencana, Krisis dan Kecemasan, Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudi bersama kami. Terima kasih. Dalam kesibukan Doktor antara petugas di CPRC juga ya? Di CPRC. Ya. Okey, dengan segala maklumat dikongsikan ini, barangkali lah rakyat mungkin nak tahu bagaimana pihak CPRC mengendalikan segala panggilan dan juga pertanyaan rakyat sebab hotline itu diterakan kan? Ya. Ya benar Eli. Sebenarnya sekarang memang kami bertugas 24 jam ya. Kita ada 3 shift untuk menjawab semua pertanyaan daripada umum lah. Dan bukan saja talian telefon ya, kita ada banyak talian telefon. Begitu juga melalui email dan juga melalui WhatsApp. Jadi memang setiap shift tu memang kita bertugas lah
termasuk dengan doktor, ya, pakar dan juga paramedik. Dengan adanya kemudahan ini membolehkan rakyat bertanyakan soalan dan sebagainya, apa yang boleh dirumuskan daripada pemahaman rakyat tentang COVID-19 ini di Malaysia? Okey, baik. Pengamatan saya, sebab saya pun terlibat sama, on call. Semalam pun saya on call sebenarnya. Oh, okey. Ya, banyak daripada panggilan dan juga pertanyaan yang kita terima ni, kita kata mereka di kalangan kita kata worried well. Ya, mereka ada simptom-simptom yang ringan, hanya sakit tekak, ya, hanya batuk, ya, tapi mereka tak pasti adakah mereka dijangkiti oleh COVID-19, adakah mereka perlu mendapatkan saringan, ya, di klinik yang paling dan sebagainya. Jadi lazimnya kita akan bertanya lebih lanjutlah, sebab definisi Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kes disyaki COVID-19 ni dia ada sejarah pendedahan. Sama ada balik daripada luar negara ataupun mungkin daripada kluster ataupun terdedah pada seorang yang mereka tahu positif COVID-19 dalam tempoh 14 hari. Ya. Tapi kita tanya jugalah setakat mana gejala yang mereka alami, ya, berapa berat dan sebagainya. Tapi kebanyakannya kami boleh kata rata-rata adalah mereka yang okey, ya, yang well. Tapi sama kita akan menasihatkan kalau kata gejala itu mungkin bertambah dari segi gejalanya, jadi mereka boleh pergi ke mana-mana klinik yang berhampiran, tapi pastikan pakai topi muka. Baik, bermakna soalan tu masih lagi lebih kurang samalah. Frequently asked question tu samalah, maknanya dari segi simptom dan sebagainya. Ada juga antara pertanyaan lain yang berkenaan dengan PKP lah, dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Ya. Jadi adakah mereka juga di kalangan mereka yang boleh keluar kerana perkhidmatan yang utama dan sebagainya. Ya. Kita melihat kepada sekiranya mereka masih terlibat dalam tugasan yang berkaitan dengan kesihatan, ya. Contohnya pusat dialisis, ya. Walaupun mereka daripada swasta, sebab pesakit dialisis mereka tetap perlu mendapatkan rawatan, ya. Dialisis 3 kali seminggu contohnya. Jadi itu dibenarkan sebenarnya, ya. So mereka masih boleh beroperasi selagi mana dia berkaitan dengan perkhidmatan perubatan dan kesihatan, ya, walaupun bukan kerajaan. Okey, baik. Kalau diikutkan dari pengumuman pertama Perdana Menteri, PKP ini akan berakhir esok. Kalau diikutkanlah penghujung bulan Mac, tapi dilanjutkan. Jadi adakah kita menyaksikan PKP fasa pertama ini memberi kesan yang positif, Doktor? Baik, Eli. Kalau kita perhatikan, kita kata graf wabak ataupun epidemic curve, ya. Kita nampak dia stabil sebenarnya, ya. Okay. Walaupun masih lagi di angka yang tinggi, ya, sekitar 150, ya, 170. Tapi dia dalam keadaan yang stabil. Jadi maknanya dia memberi petunjuk bahawa usaha PKP ni untuk kita kata flatten the curve tu, kita nampak ada positifnya. Begitu juga dengan kematian, ya. Yeah. Walaupun ialah kita duka cita, ya, dengan kematian yang telah pun mencatatkan 35 kematian, ya. 35 kematian ni dia bersamaan dengan 1.4%. Kalau kita lihat angka purata global kematian 4.5%. Kalau kita terjemahkan 4.5% dengan bilangan kita 2,470, dia memberi angka 111 orang kematian di Malaysia. Tapi kematian kita 35, maknanya dia juga memberi tunjuk bahawa kita berjaya sebenarnya untuk meratakan, mendatarkan graf wabak itu sendiri, ya. Jadi dia memberi keberkesanan. Apa yang kita lihat sekarang ni, yang kita catatkan 150 kes dan sebagainya, hasil daripada pendedahan yang berlaku 3 minggu yang lalu. 2, 3 dan masuk minggu yang keempat. Ya. Jadi kita mengharapkan PKP ini dipatuhi sepenuhnya. Jadi tak ada penularan yang baru. Kalau tidak, kita akan lihat lagi 2 minggu gejala yang timbul sebab pendedahan yang sekarang. Ya. Jadi penting supaya semua patuh kepada arahan ini. Jadi kalau kata semua yang dah terdedah pada 3 minggu yang lalu, mereka mula timbul gejala sekarang, memang kita jangkakan sekarang. Dan kalau memang penularan itu berhenti di situ, jadi insyaAllah maknanya tak ada lagi peningkatan kes yang banyak. Dan kita akan lihat dia akan mendata, dia akan menurun. Baik. Mudah-mudahan. Okey, dan mudah-mudahan tidak perlu dipanjangkan lagi PKP ini, ya. Ya. Okey, setiap hari kita akan dapati adanya sidang media, ya, kepimpinan negara memberikan maklumat yang terkini tentang situasi COVID-19 ini. Pada pandangan doktor, dengan maklumat-maklumat ini, ialah pada masa kita mahu menyampaikan berita yang positif juga. Sejauh mana keseimbangan maklumat ini boleh membuatkan rakyat
tenang pada masa yang sama sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga? Baik, amat penting Ali. Memang dititik beratkan daripada awal lagi. Hanya berita yang sahih sahaja yang dikongsikan. Ya. Dan kalau kita perhatikan, Malaysia secara umumnya, kalau saya nak bandingkan negara dengan beberapa negara luar, kita dapat mengawal lah. Dapat mengawal maknanya berita-berita yang tidak sahih daripada terus menular. Ya. Ini sangat membantu sebenarnya. Maknanya rakyat mendapat maklumat yang tepat. Jadi apa sebenarnya nasihat yang perlu diamalkan oleh setiap rakyat di Malaysia lah. Bukan itu saja. Kita juga dapat maklumat daripada petugas barisan hadapan kita. Bila timbul berita-berita yang tidak sahih ni, mereka bukan saja mengganggu emosi petugas kita di lapangan, di hospital, di kesihatan dan sebagainya, tapi juga keluarga-keluarga mereka ni, keluarga-keluarga petugas barisan hadapan. Jadi berita tak betul ni memberi juga gangguan emosi dan mereka risaulah kepada ahli keluarga mereka yang bertugas lah di barisan hadapan. Okey, jadi sentiasa berwaspada dengan maklumat yang kita perolehi dan sebelum kita tekan butang share tu pastikan kesahihannya. Okey, bercakap tentang maklumat, masih lagi ada segelintir yang bila menyebutkan tentang penularan wabak atau penjangkitan ni menerusi udara ataupun airborne ini. Okey, untuk kesekian kali mari kita dapatkan maklumat daripada pihak berwajib, ya doktor. Okey, baik. Apa airborne itu sebenarnya dan adakah COVID-19 ini betul-betul boleh dijangkiti menerusi airborne ini? Baik Eli, COVID-19 ni masih lagi dia melalui titisan pernafasan ataupun droplets. Maknanya dia memang penyakit paru-paru, penyakit respiratory. Jadi kuman itu memang di paru-paru lah pada mereka yang mengidap COVID-19. Dan cara rebakannya masih lagi apabila terutamanya bila batuk ataupun bersin. Jadi dia memberi jangkauan titisan droplet itu dalam jangkauan 1 meter, 1,5 meter, 2 meter lebih kurang dan nanti dia akan jatuh. Sebab itu kaedah dari segi etika batuk, kita kena tutup mulut lah. Mungkin kalau tak ada sapu tangan, mungkin di siku pun boleh. Sebab kita nak menghalang mereka titisan itu daripada kena pada mereka yang terdedah dalam jarak yang dekat. Begitu juga mereka yang bergejala, sebab itu disarankan untuk memakai topeng muka. Jadi dia terus menghalang. Tak adalah terkeluar mendedah pada orang lain. Baik, kalau bawaan udara, saya bagi contohlah, ada 2 contoh. Okey, satu ialah penyakit TB. Penyakit TB betul bawaan udara. Sebab kumannya Mycobacterium tuberculosis ni, dia bakteria macam COVID-19 ni dia ialah virus. Virus dari segi definisi dia sebenarnya ialah partikel, dia habuk. Jadi dekat persekitaran ni dia tak ada apa-apa. Tapi dia ada genetic material RNA. Bila masuk dalam host dalam manusia barulah virus ni macam COVID-19 barulah dia aktif dan dia mengambil alih kita punya sel. Tapi contoh kalau macam kuman TB tadi, dia memang benda hidup. Dia bakteria, dia mycobacteria. Cuma dia halus, dia ada elektron circuit, dia perlu makan, dia perlu membiak, cuma dia ada lapisan lemak yang tebal, Mycobacterium tuberculosis. Sebab tu bila seseorang itu batuk, mengidap TB batuk, dia terampai-ampai di udara, dia masih tahan lagi dengan suasana di udara. Dia lambat mati sebab dia ada lapisan lipid yang tebal dan dia memang benda hidup berbanding dengan virus COVID-19. Satu lagi contoh ialah ini mungkin biasa umum tak apa dengar, tak apa perasan, Legionnaires disease. Kumannya dipanggil Legionella pneumophila. Kuman ni duduk dekat mana? Dia boleh ada di cooling tower. Di cooling tower, sistem penghawa dingin berpusat. Sebab itu penting sistem penghawa dingin yang menggunakan cooling tower kan, yang yang bentuk warna kuning kat luar tu yang ada kipas tu. Dia perlu dicuci secara berkala. Dia ada rawatan bioside dia, rawatan kimia dia dan juga dia perlu dicuci secara fizikal. Kenapa? Sebab kuman tu dia datang daripada persekitaran. Dan kalau dia membiak, dia boleh masuk semula ke sistem penghawa dingin, bangunan yang centralized. Dan dia boleh tersebar kuman tu. Sama mereka yang berisiko tinggi, contohnya mereka yang usia lanjut, boleh mendapat penyakit Legionnaires disease. Itu contoh bawaan udara. Tetapi untuk COVID-19 tidak. Dia sebenarnya droplet. Maknanya seorang tu batuk, jadi jangkauan titisan tu dalam jarak 1 hingga 2 meter. Dan kemudian dia akan jatuh. Dia akan jatuh. Dia tidak terampai-ampai di udara. Cuma apabila tempat dia jatuh tu yang kita kena berhati-hati. Betul. Sebab
semua pun dah maklum, kalau kita tersentuh permukaan yang tercemar tadi, kita pegang pula muka kita tanpa kita sedari, dia boleh masuk ikut hidung, mulut dan juga mata, masuk ke badan kita. Ya, ke badan kita. Okey, akhir sekali kita akan sentiasa tampilkan pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam menguruskan situasi ini. Nasihat doktor kepada rakyat Malaysia. Okey, sama Eli. Duduk di rumah, stay at home, dan jangan sebarkan maklumat yang tidak sahih, dan jika perlu mendapatkan rawatan di mana-mana klinik ataupun hospital, perlu jujur dalam menceritakan dari segi gejala dan juga sejarah pendedahan dalam tempoh 14 hari kebelakangan. Ya, jangan sorok maklumat. Kena berterus terang apabila ditanya oleh doktor, ya. Ya, doktor, terima kasih banyak sudi bersama kami. Selamat menjalankan tugas. Sampaikan salam kami kepada petugas yang lain juga, baris hadapan yang sangat-sangat penting ni yang mengawal situasi daripada terus menular COVID-19 ini. Dr. Badrul Hisham Abdul Samad, pakar perubatan kesihatan awam, sektor pengurusan wabak bencana, krisis dan kecemasan, bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih banyak, doktor, ya. Terima kasih. Ya, insya-Allah kita jumpa lagi.